Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, so kali ni Teacher Jess nak share dengan you all cara menjawab soalan pop quiz bagi chapter linear law, di mana video sebelum ni Teacher dah tunjukkan soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okay, so kali ni Teacher Jess nak share dengan you all soalan nombor 3. Okay, so di mana soalan nombor 3 ni markah dia 10 banyak. Okay, jom kita tengok apa soalan ni. Okay, so table below shows the relation between the rates of reaction of particular chemical, okay, substance X moles with the temperature T Celsius, and given that T and A are related by the equation T plus A equal K and power of A, where is your K and N are constant. Okay, so given the value in table here, and question number 1 asks you to plot the graph of log base 10 T plus A against X using the scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis and 2 cm to 0.2 unit on the log base 10 T plus A axis. Hence, draw the line of best fit. Ini 4 markah. Kemudian soalan B, use your graph from A to find the value of K and your N. And the last one, find the value of T when your X is equal 6.5. Okay, so kali ni nak jawab soalan nombor 3, you all kena ready ketaf graf sehelai. Okay, so are you ready? Jom kita start. Okay, teacher dah ada ketaf graf kat sini. Tapi sebelum teacher mulakan dengan ketaf graf ni, jom kita buat sedikit calculation. Okay, so kita tulis dulu apa yang kita ada. Okay, dia bagi ini kan, T plus A equal K and X. T plus A equal K and X, power of X. Tapi dia nak kita plot graf nanti. Nak plot graf macam ni tau. Ni Y variable kita, ni X variable kita. Okay, dia nak log log base 10 T plus A dengan against X. Oh, ini kekal X. So ini X jugalah. Oh, yang ni je yang log. Okay, so apa yang kita kena buat? First kali teacher cadangkan, jom kita buat table. Sebab apa? Sebab ini nak T plus A kan. Yang ini T je. Okay, so kita kena do something lah dekat table kita ni. Okay, and then pula kita ada ni kita ada T. Okay, ni kita punya equation T plus A, and then ini kita pula log pula. So okay, sebelum kita buat table tu kita boleh buat ini dulu. Okay, sekarang teacher nak log teacher nak soalan ni kena jadikan log variable Y kita. So kita kena do something dekat sini. So teacher cadangkan kita kena darab log lah semua. Betul tak? Okay, darab log untuk T plus A kita. Okay, sebelah sini pun kita kena darab log juga. Okay, untuk kita punya K and power of X. So, apa akan jadi? So, kita akan dapat log base 10 T plus A equal K. Ini kan darab kan? So, darab jadi apa? Jadi tambah. Okay, so log base 10 K plus log base 10 and power of X. Lepas tu kita ingat lagi basic law kita. Yang ini kita boleh bawa ke depan. Okay, so sebab apa? Sebab kita nak X. Ini kita ada X dekat power kan. So kita kena do something lah. Okay, so jadi log base 10 T plus A equal. Okay, sekarang teacher susun atur terus. Okay, kita rearrange dia supaya menjadi dalam bentuk general punya equation. Okay, teacher letak log base 10 X. Okay, teacher letak X belakang. Okay, tambah dengan log base 10 K. Okay, mesti awak tanya teacher kan, kenapa teacher buat macam tu? Teacher kata letak depan tadi. Ya, teacher letak depan. Katakanlah sini jadi X. Maksudnya X darab log base 10N. Sama tak dengan log base 10N darab dengan X? Sama kan? Okay, kenapa teacher buat macam ni? Sebab teacher terus nak susunkan jadi
nampak? Sekarang nampak siapa kita punya Y, siapa kita punya M, siapa kita punya X dan siapa kita punya C. Sebab tu teacher susun. Barulah senang kita nak tengok. Okey, teacher buat colour ni lah sikit. Nampak? Sorry. Okey. So, sekarang kan kita dah ada X, kita punya variable X kan, dan kita dah ada variable Y untuk ni. Okey, barulah kita boleh nak plot graf sebab kita baru mengikut kuantiti graf yang dia minta. Okey, kat X tak ada masalah lah sebab yang asal dia bagi pun memang X juga. Yang ini yang problem sikit. Dia bagi T je kat kita. Sedangkan kita nak guna kita punya ni adalah log base 10 T plus 8. So, kita kena buat table baru. Okey, kat sini teacher cadangkan. Jom kita buat X dengan T. Lepas tu teacher buat T tambah 8. Lepas tu ini adalah log T tambah 8. Okey. So, teacher buat line dulu. Okey, jom kita tengok apa yang kita ada. Okey, ni 0.8. 0.8 kita je tukar sikit pen mata kecil, takut nanti tak muat. Okey, jap. Okey, ini 0.8. Okay, T dia bagi sini negatif 5.23. So, T tambah 8. Okay, kita kira. Berapa? Okay. Negatif 5.23. Okay, tambah 8. C dapat 2.77 kan? Okay. 2.77. And then, dia nak log yang T tambah 8 tadi. Teacher tertinggal ni satu. Sorry. So, kita tekan log lah. Log answer. Sebab jawapan dah ada tu. So, nampak dapat 0.442. So, teacher cadangkan kita ambil 2 decimal places. 0.44. Tu cara teacher buat. Okay. InsyaAllah awak buat. Okay. Apa dengan penuh teliti. Okay. Minta-minta lah tak ada kesilapan yang berlaku. Sebab yang point ni sangat penting. Sebab jika you salah kira point, nanti you plot point yang salah, graf you akan jadi salah lah. So, graf kita tadi 4 markah. Besar tu markah tu. Okay. Next, berapa pula? 2.5. T dia bagi negatif 2.49. Okay. So, kita kena buat T tambah 8. So, sekarang kita ada negatif 2.49 tambah 8. 5.51. Lepas tu kita kena buat logkan answer tu. So, dapat 0.7411. Teacher cadangkan kita ambil 0.74 2 decimal places. Okay, done. Okay, next. Kita ada 4.0 2.13. Okay, jom kita tengok. Okay. So, 2.13 tambah dengan 8 10.13. Okay, kita tambah dulu dengan 8. Kemudian kita logkan answer. Okay, log answer. Nampak 1.0056 jadi 1.01. Kita round off 1.01. Okay, teruskan lagi. Okay, next berapa? 5.8. Okay, X kita 12.89. Okay, so 12.89 tambah 8 20.89. Okay, yang ini kita logkan answer. Log answer. So, dapat 1.319 jadi 1.32. Okay, 2.32. Lagi, sikit lagi, 2 lagi ada 7.5, 33.69. Okey, so kita ada 33.69 tambah 8. So jadi 41.69. Kita kena logkan answer ni jadi
1.62. And the last one, last one kita ada 9.1 untuk X dan kita punya T 71.43. 71.43. Tambah 8. So 79.43. Kita logkan answer. Nampak? 1.89. So jadi 1.90. Kita round off Yeay, dah siap. So dapatlah table baru kita. So dengan table baru ni barulah kita boleh nak plotkan graf kita, kerana kita dah ada variable X kita yang ini dengan yang ini. So jom kita start dengan kertas graf. So kertas graf kita sekarang, apa dia suruh buat? Dia nak kita plot yang ini ni. Ni maksudnya yang horizontal, yang ni yang vertical kan, 4CY 2cm 1 unit. 2cm 1 unit. X axis 2cm 0.2 unit. So graph you kena follow tau. Graph you kena follow. So jap, teacher nak ambil ni. Dan teacher punya pensel. Kita tulis sikit kita punya ni. Y kita nak log base 10 T plus 8. Dan X kita nak X lah. And then kita punya apa? Scale. Dia bagi scale kan. So dekat kita punya Y axis, scale dia nak berapa tadi? Soalan dia cm 0.2. 2cm 0.2. So maksudnya ni 2cm 0.2 unit. X axis kita 2cm 1 unit. Ni soalan dia So kita tulislah sikit kat atas ni. 2cm 0.2 dengan 2cm 1 unit axis kita. Dah ada scale. Teacher nak anak-anak pelajar pun boleh buat macam teacher. At least tulis tau, takut kita silap scale nanti dah jadi salah plot. Sekarang teacher nasihatkan kita tulis sikit kita punya table tadi. So ini 9.1 kita punya log base berdasarkan ini nampak teacher ambil yang kita nak je. 9.1 jadi 1.90. 7.5 1.62 5.8 1.32. Teacher tulis terbalik. Tak apa. Teacher nak tengok table dia tu senang sikit. 5.8 dah, 4.0 dah, 1.01 dengan apa tu? 2.5 0.74 0.8 0.44. So ni kita punya X, ni kita punya log base 10 T plus 8. So teacher buat table lah sikit. So maksudnya sekarang kita dah ada table dah. Baru kita plot. Oops, sorry. Ini table kita. Kan apa salahnya kita buat graf kita cantik-cantik. So kita dapatlah. Teacher nasihatkan setiap kali you jawab kertas graf kan, better you letak situ apa you punya kuantiti paksi X, paksi Y, apa you punya scale dan apa you punya plot yang you nak titik. And then jom kita start. Yang ni teacher rasa kita start daripada tepi lah, sebab kita nak sampai 9 sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngam-ngam. So
So kita start tepi. Teacher gariskan untuk y-axis kita dulu. Okey, katakanlah sampai situ. Okey, ready kata graf dengan you punya pembaris. Dan ni you punya paksi X. Okey, so sekarang 0 1 2 1 cm 2 cm y unit kan, axis nampak ni 2 cm y unit. So 3 drawing pakai pensel ya. 5 6 7 8 9. Okey, boleh. Okey, so axis and at 2 cm 0.2. So ini teacher tulislah 0.2 0.4 0.6 0.8 2 4 6 10 lah. 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8. Okey. And then sekarang kita nak plot. First kita plot 0.8 dengan 0.44. Okey, 0.8 dengan 0.44. Okey, 0.8 teacher dekat sini. And then dengan 0.44. Okey, katakan kita nak tahu yang mana satu 0.44 kan. Okey, ni 4 ni 6, maksudnya ni 0.5. And then ni ada 5 petak je. So beza 1 bahagi dengan 5 dapat berapa? Okey, nampak cara teacher kira. Ni 0.5. Beza 0.4 dengan 0.5 ni. Okey. Beza dia 0.5 tolak 0.4. 0.1 kan? Okey, dalam 0.1 punya jarak tu, okey, ni 0.1 punya jarak. Ada berapa petak? Bilang 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita bahagi dengan 5. Oh, bermaksud setiap nilai petak yang kecil tu 0.02. So kalau kita nak dapatkan 0.44, bermaksud 2 petak lah kan? Sinilah 0.44 kita. Sini 2, sini 4. Macam tu. Boleh? Okey, saya harap you all tahu macam mana cara nak tengok scale dekat graf. Okey, so kita dapatlah yang pertama kita. Okey, kita nak crosskan dia. Dah dapat satu. Okey, next. Okey, teruskan. 2.5 0.74. 2.5 sini tengah dengan 0.74. Okey, tengah ni 0.6, ni 0.7. Sorry you tak nampak. Okey, ni 2.5 tengah ni. Okey, ni 2.5. Ni tadi 0.8. Okey, ni 25 sini. Nah, ni okey, naik atas. Mana 0.7, 0.74. So 2 4 petak. Okey. Next. 4.0 1.0. Okey, 4 sini dengan 1. 1 sini. Sini 1. 1.01. Okey, lebih kuranglah tu 1.02, tengah tu sikit. Okey. Next. 5.8. Okey, 5.8. Kita tengok mana 5.8. 5.8 ni 5.5 678. Okey, sini 5.8. Okey, lepas tu dengan apa? 1.32. 1.32. Ni 1.2, ni 1.4. Maksud 1.3 kat sini. Okey, 2 1 petak kat atas dia. So teacher rasa okey, ni 1.3. Ni 2. Okey, situ 1.32. Okey, next 7.5. Okey, 7.5 tengah ni. Okey, ni 7.5 dengan 1.62. 1.62. Okey, 1.6 atas ni. Okey, so 7.5. Okey, 1.62 dalam sini. Okey, kita saya 2 sini. Okey. Bunyi bising sikit kan, orang sebelah tengah angkat almari. Okey, harap tak mengganggu you all. Okey, 9.1 sini dengan 1.9. Oh, ada 1.9 So ni 2.0. Okey, ni 2.0, 19 tengah ni lah. Okey, so 9.1 sini dengan sampai 1.8 1.9.
Okey. So teacher ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik semua. So jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebelum ni you all dah belajar kan? Macam mana you all nak buat best fit? Kan tadi dia cakap kan? Hence draw the line of best fit. Best fit ni bermaksud kalau boleh all the point touch at the line. Okey, cuba cari sebanyak mungkin titik yang terkena di atas line. Jika tak dapat, cuba balancekan titik yang kena di atas, bahagian atas dan bahagian bawah garis itu balance. Teacher tengok sini. Okey, macam kena semua ni. Satu je tak kena. Nampak ini kena, ni touch. Ini je tak touch. Yang ni touch. Okey, so okey lah tu. Satu je yang tak kena. So gariskan. Okey, terus buat Y intersect. Okey, kita extend sampai hujung. Okey, lebih kurang. So teacher dah dapat dah teacher punya graf. Okey, lebih kurang Okey. So kita dah siap untuk yang soalan A. So nanti 4 markah nanti kita akan tengoklah. Jika you punya scale betul, okey, seperti arahan yang dia minta, y axis tu 2cm 0.2 unit, x axis tu 2cm y unit, you dapat 1 markah. And then semua plot titik betul, semua ni ada 6, 1 2 3 4 5 6. Okey, ke 6 ni you plot betul, you dapat 2 markah. Dan bila last kali you punya line tu straight line, smooth je. Okay, and then best fit you dapat 1 mark. So you dapatlah you punya markah untuk lukis graf adalah 4 markah. Okay, jom kita teruskan untuk soalan B. Okay, soalan B dia nak kita jawab find K and N kan. Okay, kita tengok balik mana kita punya equation tadi. Siapa kita punya K, siapa kita punya N. Oh, K kita adalah Y intercept, N kita adalah gradient. So jom kita tengok K kita dululah. Sebab apa? Sebab nampak kan kat sini. Nampak? Oh, K kita punya K kita sini, C kita equal 0.3. So bila kita nak kira dia, kita kena buat macam ni lah. Okay, sebab sekarang daripada equation yang dia bagi ni, C kita adalah equal log base 10 K. You nak K, bukan log K. So you kena do something lah. C tadi kita dapat berapa? So daripada graph. Sebab soalan tadi dia minta kita guna graph kan. Use your graph from A to find the value. So kena ambil daripada graph. So daripada graph kita ambil 0.3 lah ni. Kalau graph teacher. Okay, graph you all nanti you all tengok. You dapat berapa? Kalau graph you 0.4 ambil 0.4. Kalau you ambil apa-apa saja nilai yang dekat graph, kita anggap jawapan kita dalam range lah nanti. Okay, so ni 0.3 equal log base 10K. So nak cari K, kita anti-log. Betul tak? Anti-log 0.3. Okay. So jom kita tengok. Okay, katakanlah kita punya ni anti-log shift log 0.3. Nampak jawapan dia berapa? So dapatlah kita punya K equal 1.9952. Saya ambil 4. So kita boleh ambil ni terus apa? Okey, tak apa nak bunda jadi berapa tu? 1.99. Okey, so jawapan dia bagi 1.995. So either one lah you ambil ni. Okey. So dah dapatlah kita punya K. Okey, sekarang kita pun nak apa pula? Nak N kan? Okey, jom kita tengok N pula. Okey, N kita apa? Okey, jom kita tengok N kita. Oh, N kita yang ini, iaitu gradient. Ni N kita. Okey, gradient equal log base 10 N. So kita cari gradient dulu. Okey, nak cari gradient macam mana? Okey, so teacher nak guna graph. So gradient teacher boleh ambil titik yang ini. Katakan teacher ambil titik yang itu. Berapa tu titik dia? Itu, okey, katakanlah teacher ambil titik ni 0.3. Okey, satu lagi teacher nak ambil titik mana Okey, kita tengok titik paling ujung lah sekali. Okey, ujung sekali tadi 9.1.
kan. Okey, ni 9.1. Add dia add dia 9.1 tu 1.9. Okey. So formula kita jadi Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. So dapat Y2 kita 1.9 tolak Y1 kita 0.3 bahagi 9.1 tolak 0. Okey, so ni dapat berapa? Jom kita kira. So 1.9 tolak 0.3. Okey, ni 1.6 bagi dengan 9.1 tolak 0, 9.1. So ini bahagi 9.1. Okey, 0.1758. So kita dapat 0.1758. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Kita tak siap lagi, kita baru dapat ni. So tulis dulu 0. Okey, saya guna color lain lah. 0.1 758 sama dengan log base 10 n. Kita nak n kan, so kena anti-log lah. Okey, anti-log 0.1758 equal n. Okey, so jom kita tengok. Okey, yang ini tadi. Okey, shift log, saya buat dalam bracket lah, 0.1758 untuk bracket. Okey, 1.49. Okey, so jadi dapat jawapan kita 1.4989. 1.4989. Okey, so kita dah dapat jawab untuk soalan B, di mana dia nak kita cari value K dengan N from your graph. So daripada graph tadi teacher dah lukis, teacher dah dapat dah. So sini teacher ambil y-intercept kita, iaitu bersamaan dengan log base 10K. Macam mana teacher dapat yang ini daripada yang equation asal kita tadi. Okey, so ini kita punya C, y-intercept log base 10K kan. Okey, so dah dapat sini. Saya teacher tengok 0.3 sama dengan ni, anti-log kan ni dapatlah K sama dengan 1.995. Okey, sini dah dapat berapa ni dia bagi markah sini? Sini ada 3 markah. Sini kalau betul dapat 3 markah. And then yang kedua dia tanya soalan N. Okey, untuk soalan N kita nak tengok kita punya log base 10n kan. Okey, so daripada equation, rupanya ini adalah kita punya gradient. So kita cari gradient. So macam mana teacher cari gradient? Teacher ambil titik ni. Okey, daripada mana titik teacher tu? Okey, teacher ambil the biggest triangle I have. Ni gradient. Teacher ambil yang ini. Titik ni. Okey, teacher ambil mana 0.3 teacher. Okey, sampai ujung teacher ambil. Okey, sehingga sini 9.1 tadi. Besar teacher punya triangle teacher. Teacher ambil gradient teacher berdasarkan segitiga tu. Okey, so tak kisahlah you nak ambil mana-mana, you nak ambil titik lain pun boleh. Tapi nanti jawapannya mesti dalam range yang sama lah. Okey, so bila teacher kira gradient, teacher dapat 0. Ni M teacher ni. Kan ni gradient teacher dapat. Okey. So 0.1758. So this is equal with log base 10 kan? N. Okey, so nak cari N, anti-log lah. So anti-log ni dapatlah 1.4989 jawapan dia. Yang ini 2 markah. So dapat 5 kat sini. Okey, and the last one. Last one dia tanya soalan C. Find the value of T when X equal to 6.5. Okey, maksudnya daripada graf kita cari mana 6.5 kita. Ni 6.5 kan? Nampak? Tu 6, tu 7, 6.5. Okey. Use your ruler and pencil. Okey, ataupun teacher boleh gunalah pencil kan, sorry. Okey. Bila kita nak cari sesuatu nilai, teacher dotted kan dia. Touch at your graph and then reflect your graph, to the y-axis lah, sebab tadi kita gunakan X kan. Okey, teacher kena dekat sini. Okay. And then
Sampai ujung buat arrow. Lepas tu baca. Berapa tu? Oh, ini 1.44. 1. Ni 45, 24. Betul lah 1.44. Okey, so dalam skema betul. Okey. So sekarang kita belum dah habis jawab lagi. Okey. Soalan C dia nak kita cari. Mana soalan C tadi? Find the value of T. Dia nak what is your T when your X is 6.5. Kan? So, you kena ingat tau. You kena guna graph. So, from graph, kita dapat T equal from graph bukan T lagi. From graph. Tengok graf ni bukan T. Graf ni log base 10 T plus 8 tau. So log base 10 T plus 8 equal 1.44. Maksudnya tadi from graph ni kita dapat 1.44. So bermaksud ini bukan T lagi. Ini adalah nilai yang variable Y punya dekat kita punya graph. So kalau kita nak T, kita kena do something dulu yang ini. So ni first anti-log lah. Ni kan log. So kita anti-log dulu. So tinggal sini T plus 8 equal. So this is anti-log 1.44. Cari dulu yang ini berapa dapat. So shift log 1.44. So T tambah 8 sama dengan 27.5422. Barulah T equal 7.5422 minus 8. Kita pindahkan yang ini. Yang ini kita pindahkan log tadi. So ini kita tolakkan dengan 8. So tolak dengan 8. Dapatlah T equal 19/5422. So skema dia pun ya betul. Jawapannya adalah T equal 9.54. So yang ini berapa markah? 3 markah. Jika betul semua dapat 3 markah. So teacher ulang balik. Untuk soalan C kali ni. Kita dah jawab. Untuk soalan nombor 3, kita dah jawab soalan A, kita lukis graf. Macam mana nak lukis graf tadi? Kita tengok balik. First kita kena buat equation kita dululah. Kita bentuk general equation kita. Kita dapatlah log base 10 T plus 8 equal log base 10 N X plus log base 10 K. And then kita kena pastikan identify which is Y, which is N, which is your X, variable X, which is your C, Y intercept. And then dah dapat kena pasti tu, barulah kita boleh nak plotkan kita punya titik. Kita kena buat table dulu. Sebab table asal dia bagi X dengan T je, you kena buat something lah dulu. Mula-mula teacher buat T plus 8 dulu setiap value. Daripada situ baru teacher logkan dia. So teacher tulis satu-satu semua tu. And then barulah teacher nak plot. So teacher nak plot dekat kertas graf. So kalau plot kat kertas graf, ingat kita kena tulis apa scale yang dia bagi, kena ikut arahan soalan. And then kita tulis sikit kat sini. And then teacher buatlah sini Y quantity, this is your X quantity. And then so plotlah semua titik tu. And then you akan dapat full mark dekat sini 5 markah. Macam mana you dapat 5 markah? Scale betul. Plot semua betul 6. And then you dapat garis yang the best fit lah, yang paling banyak terkena titik. Yang point yang kita plot tadi. That is the best fit. So dah siap soalan A. And then soalan B dia tanya use your graph to find K and N. So kalau kita tengok kat sini, siapa kita punya K, siapa kita punya N. K adalah log base 10K tu adalah Y intercept, dengan N kita tu adalah log base 10N adalah gradient. So teacher pun kira lah dekat daripada yang equation tu, daripada graph tu. Teacher tengok, sini kita punya Y intercept. So ambil value tu, buat equivalentkan dengan equation log base 10K. Kita bukan nak cari log K, kita nak cari K. So kita anti-log kan, so kita dapatlah K. Sama juga dengan N kita. Kita adalah nilai yang equivalent dengan dia adalah gradient. So teacher cari gradient dulu daripada titik. Cara teacher cari gradient, kita buatlah.
kita punya the best triangle yang kita boleh ambil. Lagi besar lagi bagus. Okey, and then kita dapat gradient kita yang ini 0.1758. Okey, kita equivalentkan dengan kita punya log base 10n. Okey, so kita nak n bukan log base 10n. So kita kena buat n log. So kita dapatlah 1.4898. Okey, and then last sekali soalan C dia tanya find the value of t when x equals to 6.5. Okey, so macam mana kita nak cari t kita tadi? Sorry, ini. Okey. So daripada graf kita tengok mana 6.5 kita sini kan. Daripada x tu, okey. Dotted kan, touch your graph and then reflect untuk touch dekat y axis kita sebab kita nak t kita sebelah sini. Okey, dapat 1.44. Bukan lagi jawapan kita 1.44 tu. Okey, sebab kita punya y axis kita adalah ni je punya kuantiti. So kita equivalentkan dulu and then kita cari satu persatu balancing method dan kita anti-log dulu and then dapat jawapan kita -8. And the last answer baru kita dapat t equals to 19.54. So kita dah siap untuk semua soalan dalam pop quiz linear law ni. Okey. So teacher harap dengan video tadi dapat membantu you all untuk lebih memahami menjawab soalan dalam chapter linear law seperti soalan macam ni. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel teacher Jazz. Okey, bye.